Okey. Hari ni aku nak buat job tukang timing belt lah. Saga biar lah betting dah. Ni dia punya oil seal M dengan crank sekali dia ada satu set lah dia main. Ini bearing lah. Bila dia main satu set komplit. Sekarang aku nak buat job buka timing belt. Okey, mula-mula kita buka kita punya kepala bateri dulu untuk terminal negatif. Buka terminal negatif lah. Ini safety lah kan. Kalau tak buka ni nak tahu ada kutu main start pula lagi. Bongkoi. Okay, cabut dah. Betul dah cabut. Depan tapi ni bagi dia rehat tapi. First sekali aku nak pastikan tayar ni buka dulu kan. Longgarkan nak tayar ni dan buka tayar, dan mula-mula sekali crankshaft puli tu aku akan buka dulu. Longgarkan dulu. Takut nanti bila dah buka part yang atas tu dan tepi dia tu crankshaft belum longgar tapi betting dah kita dah keluar, nanti akan jadi susah lah kerja kita kan. Jadi first yang utamanya kita buka crankshaft puli dulu. So mula-mula longgar, keluarkan tayar dan cover daun pisang dia tu buka dulu. Lepas tu kita akan buka puli dia. Okey, jom kita teruskan dengan apa aku nak buka. Tengok aku nak test dewat ni, aku baru beli sebenarnya. Saya nak test lepas ke tak lepas buka tayar dengan nak puli dalam ni. Okey, jom kita tengok lepas tak lepas buka nak tayar ni. Memang mudah gila. Memang power juga lah. So aku syorkan kau beli yang ni lah. Okey. Nampak puli dia kan? Ni puli dia. Tengok dia lepas tak lepas pula. Tiga kali tekan lah. Sudah boleh buka. Nampak? Simple. Jadi memudahkan kerja aku lah. Ni aku pasang balik lah. Atas pun aku tak buka lagi. Jadi just nak tunjuk aku letakkan balik lah. Dengan tangan ni. Nanti aku buka. So mudah saja. Aku show kan diwak ni kau tak boleh beli lah. Okay, lepas tu buka cover ni. Cover ni ada skru dia dalam ni. Ni pun ada skru dalam ni. Nampak tu skru. Ni aku dah longgar dah. Lepas tu buka dah semua 4 biji. Cabut je. Dia. Nampak dalam ni ada coil plug. 1 2 3 4 biji coil plug. Jadi kita bukan nak buka coil plug ni, kita nak tukar timing belt lah. Okey. Tadi aku dah buat sana dah longgar apa semua. Aku dah longgarkan nut dia, dah buang dah. Ni dia punya nut ni pun aku buka. Ni power steering ni pun aku buka. Jadi pasal aku nak buka puli mounting ni. So ni 3 biji dah nak puli mounting lah. Jadi aku akan buka yang tu lah. Cabut lah. Dia nampak dah keluar. Okey, kalau lupa nampak tu timing belt dah. Sekarang belum set marking lagi. Lepas ni kita akan set marking lah. Okey. Nanti kita akan tengok marking dia macam mana. Baru kita longgarkan. Lepas tuan-tuan masuk ni tengok dia longgar dah. Okey, aku pakai ni juga. Boleh masuk, boleh lepas Wah. Okey. Okey, dia size 13. Tensioner bearing dah. Ni tensioner bearing dah. Okey, memang kita kena buka ni tensioner bearing untuk keluarkan cover belakang tu. Jadi ni nut 13 dan ni satu biji lagi. Nut 10. 10 dengan 13 ni. Keluarkan ni, longgarkan ni dan buka nut 10 ni. Okey, lepas tu cabut keluar aja. Okey, cabut dah. Dia tarik keluar dah. Ini tension bearing. Tensioner ni pula, kalau aku nak tengok dia okey ke tak okey, pastikan kita tengokkan benda ni. Kadang dia pusing kan. Dia dalam ni pun ada bearing dah sebenarnya. Bearing dalam ni kita boleh tukar sendiri lah. Cari bearing baru ke atau sebagainya. Ada di belakang. Buka, cari bearing saiz yang sama boleh masuk balik. Dan tak perlu beli seketul pun sebenarnya. Cari bearing saja tukar belakang ni. Kalau dia ada bunyi bising lah apa kan, boleh tukar belakang. Buka nut size 14 ni,
ketuk bearing tu keluar, dah masukkan balik belah belakang ni, dah ikat balik nak. Jadi boleh save bajet lah kat situ. Sekarang ni marking dia. Okey, marking nampak tak? Tu marking dah. Ada tanda kuning kan? Tanda kuning tu marking dah. Dan ni pun marking dah. Sama, dah ada lekuk sikit atas dah tu, nampak ada lekuk lah. Ni lekuk dia di sini. Tu lekuk tu. Pastikan sama dekat dinding dia lah. Dan di dinding pun ada tu satu. Nampak di dinding. Lekuk tu. Itu. Okey. Tu lekuk tu dia di puli dia satu di cover plastik belakang dia tu. Ada lekuk satu. Pastikan sama dengan lekuk belakang tu. Okey, tu nampak tu lekuk dia tu. Yang plastik punya tu lekuk dia. Yang tu lah. Pastikan sama. Kedua-dua ni. Kiri dan kanan. Ada tak puli? Ini puli water pump yang nak 3 biji, ada saiz 8 saiz 8. Okey, so kena buka yang ni lah. Sebelum nak buka cover belakang dia hitam tu, aku dah longgarkan tadi, step tadi. Longgarkan dan boleh cabut je terus. Okey, kita longgarkan nak ya. Dah dapat keluar dah. Ni puli water pump. Nampak dia ada tulis front depan ya. Jadi ini bahagian depan lah. Dengan kau terkali pula pasang belah sini kan terbalik. Okey, pastikan ada tulis front ni. Ni juga bahagian depan. Jadi keluarkan ni. Inilah ni cover belakang tadi. Yang duduk dekat dinding tu macam tu. Jadi dah ada 5 biji nut. Tolong buka 1, 2, 3, 4, 5 ni. Okey, keluarkan. Sebelum tu kan tadi ada mesti keluar, sebelum nak keluarkan cover ni kena keluarkan puli water pump tadi yang aku tunjuk dekat bawah tu tadi. Kalau tak keluarkan cover ni tak boleh keluar. Itu personal bearing. Ada nut sebiji tu. Ada nut sebiji tu. Okey, itu personal bearing dia. Nanti kita akan longgarkan lah. Saya. Ini marking bawah dia. Nampak marking dah tuan-tuan. Tu. Yang berjenjang dengan 3 segi. Itu marking dah. Pastikan sama dengan marking tu. Ini lari sikit, nanti kita akan ejar balik pergi sama sebelum pasang time plan lah. Itu marking lah. Di puli ni dan di dinding dia ada 3 segi kan. Tu marking bawah dia lah. Yang tadi marking atas, ni marking bawah. Yang tadi ni. Okey, tengok ah. Aku nak tunjuk sikit lah. Apa masalah dah tu. Nampak? Dia dah loose sebenarnya. Dia dah loose. Nampak tu. Ni aku ketuk tadi ni. Sebabnya aku tak boleh nak buka. Jadi aku pasal ketuk lah. Loose sebabnya memang aku buka tadi pun, belum buka lagi pun memang dah loose lah. Jadi aku tak tahulah dia buat kat mana. Jadi sebelum mana kata benda ni dah lama dah. Yang dia punya trip dah rosak dah di depan bunga nut ni. Jadi kenapa tak tukar kan? So sekarang kalau trip ni, benda ni sangat berisiko lah. Kalau bunga trip dah rosak tu, kalau aku tengok sikit trip rosak pun aku akan suruh tukar lah. Sebabnya nanti apabila duduk di dinding ni, memang susah lah kita nak buka keluar. Sama alat tak ada, mungkin welding boleh lah, tapi bagi aku suka je lah. Sebaiknya tengok rosak, tukar baru je, bukan berapa duit pun. Sangat murah je nak ni. Okey, tu je masalah dah. Lepas tu ni OC ni aku dah congkir tadi. Memang ada leaking lah dekat OC ni. Aku dah congkir dah, jadi longgar dah lah. Ni OC camshaft dah. Ni minyak leaking di bawah ni. Dua-dua tempat. Dan sekarang ni aku nak buka OC camshaft. Okey. Ni gigi crankshaft bawah ya. Untuk betting lah. Ni yang aku kata tadi marking dia tu. Marking ni dengan di dinding dia tu. Marking di dinding ni. Barulah kena bertepatan lah. Okey. Yang tu saja. Jadi aku akan buka oil seal. Ni ada satu oil seal bawah dia, oil seal crankshaft ni. Jadi yang ni pun aku akan tukar baru lah, walaupun dia tak leaking. Okey. Ini aku dah congkir. Ini oil seal bawah dia.
Dia si bawah ni dia kecil sikit pada yang atas. So ini pun kita akan tukar baru lah. Mungkin kita akan cari water pump sekali untuk tukar ni water pump ya. Water pump nak buka dia, nak tukar. Jadi lain tak ada apa dah. So sekarang ni nak tukar water pump. Tu dia water pump dan oil timing belt. Sini pun kalau tuan-tuan boleh tengok ni pun ada leaking dekat ni, dekat head dia. Gasket cover head dah. Jadi kemungkinan besar aku akan suggest untuk tukar dia lah. Leaking tu. Dan selalu tuan-tuan bunyi macam tak apabila start tu. Ini AIFM dia. AIFM. Kadang-kadang skru dia tercabut belakang ni tuan-tuan. Skru dia kecil ya, dia belah dalam, memang susah sikit lah skru dia. Dan selalunya kalau bukan skru, sketul ni lah, manifold AIFM ni, AIFM orang akan tukar tu. Jadi benda akan senyap lah. Dia bunyi macam seakan tepek tapi bukan tepek lah. Ok, lain tak ada apa lah. Nanti aku akan sambung untuk pasang timing belt dan sebagainya. Aku akan tunjuk. Water pump kita siap dah tukar tu water pump. Ini water pump lama dah. Dah tukar yang baru kita masuk di situ. Dah ikat semua. So sekarang ni kita nak pasang timing belt. Dia dah bubur. Dan aku bubur silikon sikit lah masuk. Pastikan dia masuk dengan kemas lah. Sini. Masuk silikon. Okey, puli bawah pun kita dah buat IC baru. Jadi kita masukkan balik. Masuk ikut marking dah tadi lah, yang dah set di atas tu. Okey, bagi rapat ni. Kita siap, biarkan macam ni je. Okey, sekarang ni dah baru tadi yang kita ambil tadi. Jangan ketatkan sangat, longgarkan dulu sebab dummy belt kita belum masuk lagi. Nanti kita boleh adjust ni untuk tegang dan longgarkan dia lah. Lain tak ada apa. Ini kita akan pasang timing belt dah. Dan pastikan marking tepat ya, berada tepat, dan bawah pun kena tepat juga. Tensioner ni. Marking dah sama. Terus ketatkan tensioner. Kita tu dah siap pasang timing belt tadi. Kita pasang dia punya cover dah. Cover timing belt. Okey, kita dah siap pasang dah cover timing belt. Ikat nak ni balik, ikat nak ni balik. Ketatkan je lah. 3, dia ada 5, 2 dia atas. 3, 4, 5. Ketatkan balik ya cover dia. Okey, selesai cover. Dan kalau nak pasang puli pun boleh lah pasang. Okey, kita pasang puli lah supaya kita tak ni kan, get ready. Okey, puli ni pastikan lock dia ada lock, nampak tak lubang tu? Okey, lubangnya kecil tu. Okey, lock dia di sini. Gigi crankshaft tu, nampak tak? Kita masuk di situ, lock lubang kecil tu. Dan dalam tu masuk di sana. Dan kalau tak masuk, supaya dia lock lepas tu baru. Okey, nampak? Ni kita dah masuk. Buat lock yang kecil tu. Okey, dah masuk lock dia. Okey, dan ni ketatkan ya. Lepas ni kita akan guna gun lah untuk ketatkan ya. Okey, so sekarang ni dah pasang. Dan kalau nak apa ni, kita akan pasang puli water pump nya di atas ni. Ni untuk water pump ni. 3 biji nut kita akan pasang ni. Okey, tuan-tuan nak pasang dia, pastikan nampak tak front, ada tulis front tu. Front ni bahagian depan lah. Okey, ni kita pasang bearing tensioner bearing kod 6PK1677. Okey, sekarang ni aku dah pasang cover semua. Bearing pun aku dah pasang, cuma belum tarik lagi lah. Dekat cover ni gasket. Aku tak tunjuk lah, tapi gasket ni dia leaking minyak lah. Dia gasket dah. Buka ni, buka coil plug, dan cabut ni, buka skru ni, cabut dah. Buka dia punya gasket.
Beting dah pasang, so sekarang kita nak tengok. Nak pastikan tensioner bearing dia ni kita ketat. Ni saiz 13 dan saiz 10. Jadi kita nak pastikan ketat. Lepas tu kita akan ketat puli yang belum ketat lagi ya. Crank puli ni kita akan ketat ni. Dan nut water pump yang ada di atas ni kita akan ketat 3 biji ni, saiz 8. Okey, lepas ketat tu ketat puli ni saiz 19. Dan kita akan pusing 2 round. Lepas tu kalau semua okey, pusing 2 round dan kita akan pasang balik cover ni. Ni kita buka ni cover. Kita akan pasang balik. Lepas pasang balik baru kita akan check satu-satu kembali, buat checking akhir dan pastikan semua okey, baru kita akan running engine lah dan kita akan test tengok. Yang aku akan ketatkan puli ni dengan menggunakan Dewalt. Dewalt ni aku akan ketatkan dalam, aku guna nombor 2 je lah sebab aku tak tahu dia punya torque, kekuatan dia tu macam mana. Dia kalau aku ikat puli ni menggunakan torque, ikut torque dia berapa. Okey, ni nut 19 lah. Nak ketatkan dah. Pakai nombor 3. Nanti aku akan torque balik lah. Jadi pakai sekarang ni Dewalt ni. Dia tak perlu kuat sangat, takut nanti patah. Kita tak tahu dia punya torque size berapa. Ni memang daripada mana ni? Selalunya mounting ni kau rosak. Okey. Dalam ni kadang-kadang boost dia tertanggal lah. Selalunya kalau nak modify pun boleh. Kadang orang masukkan timing belt balik dalam ni, selit di tengah dia tu ketuk atau bogam balik, dia akan jadi fit balik lah. Tapi kalau duit banyak, beli baru je lah. Kita kalau nak save budget lah kan. Kalau kereta sendiri ke okey lah nak modify. Kalau ni tapi selalunya beli baru lah, lebih bagus. Benda macam ni. Dan tempat dia dekat sini. Dia pegang enjin. Kadang-kadang sebab mounting ni rosak, sebabnya yang jadi kita boleh kesan mounting ni kenapa rosak. Kadang-kadang masa kita masuk gear tu, kan dia ada sentak gear tu, dia akan jadi gegar. Gegar pada enjin. Kadang dashboard kita boleh kesan lah, tengok dashboard dia gegar kan, letak barang pun gedeg-gedeg. Macam tu lah tu. Kita nak pasang tadi. Nah, di sini saya ikat tadi ni saiz 17 dan ni 14 untuk pegang enjin ni balik. Okey, lain tak ada. For dia ada 3 biji mounting, sini satu, tengah ni satu, sini satu dan belakang cross member. Satu nak 14. Okey. Bukan dah siap pasang. Nampak ah? Kita dah stress set ini. Lepas tu kita tengok water pump tadi tu yang buka tadi. Water pump kita nak check air dia tadi. So air dah tak ada leaking lah, aku tengok ah. Water pump air dah tak ada leaking. Nampak water pump yang pegang puli tu. Dia dah tak ada leaking lah. Jadi itu mana kata tak ada bocor lah. Batting ni kita tengok balik tadi setelah pasang tu, dia tak ada keluarga ataupun bunyi ni. Dan ini aku dapat kesan satu benda bunyi yang macam seakan-akan tepek lah kan. Kalau korang dengar sendiri, mesti kadang-kadang kalau korang dengar mesti korang target benda ni tepek lah bunyi. Tapi sebenarnya bila aku cek balik bukan tepek lah. Macam dengar ni ada satu sensor ni untuk kontrol angin dekat AFM ni. Sebenarnya benda ni yang bunyi. Ni dekat kotak AIFM. Dia sebenarnya bunyi macam tepek ni ada dua tempat sensor. Satu kontrol angin ni. Yang ni sensor ni. Yang pegang ni. Satu lagi tu. Tapi yang kerap sekali orang tukarnya yang ni lah. AFM punya kontrol ni. Dia untuk vacuum AFM. Kadang-kadang skru dia cabut belakang ni. Skru dia nak saya 6 atau 7 macam tu lah. Tapi kalau nak tengok dia dengan mata kasar macam tu memang tak boleh lah. Aku pun kadang-kadang aku buat, aku
Lepas tu kat insert dah ambil gambar dulu lah. Aku nak tengok, nak pastikan sama ada skru tu ada atau tidak. Kalau skru tak ada, aku akan pasang skru balik. Kalau skru tu ada lagi, kita tukar matang. Satu ketil ya, dia tak boleh tukar macam tu saja. Tapi benda ni di luar ni ada jual. Yang ni satu ketil kalau biasa punya dalam 300-400. Kalau original 500 lebih. Lain tak ada apa dah. So sekarang enjin okey. Dan nanti aku akan tukar yang bunyi sensor ni. Satu yang macam tepek ni. Kau dengar? Dah aku tutup ni kan. Aku boleh tahu dah dah boleh rasa dia punya ni mungkin ada longgar lah benda dalam tu. Sebab tu bunyi kuat memang. Aku tekan ni lagi makin kuat. Okay, lain tak ada apa dah. Sekarang besok kita akan cuci enjin sikit. Nanti aku letak balik pada besi yang tukar dia. Dan sekarang ni aku nak reset CDP gearbox lah. Itu saja. Aku dah guna ukur, jadi masalah buka lambat, jadi dia berat kan. Jadi aku try buat cara yang biasa dulu lah. Kalau tak boleh juga mungkin kelas dalam gearbox.